harapan majoriti rakyat Malaysia ialah perubahan bentuk kepimpinan negara kita melalui pilihan raya yang ke-13 yang akan diadakan pada bila-bila masa. Sudah sampai masanya dari segi kematangan politik rakyat sendiri dan persiapan Pakatan Rakyat. Walaupun digugat dengan berbagai isu, kita tetap mantap. Di Sabah, perundingan pengagihan kerusi berjalan dengan baik. Kerana kita semua telah bersetuju dengan konsep kemenangan bersama. Kalau kita nak menggantikan pemerintahan Barisan Nasional, kita mesti menang bersama-sama. Kalau DAP sahaja menang banyak kerusi, tidak mungkin Barisan Nasional boleh tumbang. Kalau PAS sahaja menang kerusi lebih banyak, tidak mungkin Barisan Nasional boleh tumbang. Begitu juga dengan PKR. Kita mesti menang bersama dari Perlis sampai ke Sabah, dan selama ini Sabah dan Sarawak dikategorikan sebagai simpanan tetap Barisan Nasional. Saya telah bertanya dengan Dr. Yuh tadi, adakah kedudukan deposit tetap Barisan Nasional di Sabah dan Sarawak ini kekal atau telah berubah? Jawapan bagi soalan ini ada pada tuan-tuan puan-puan di Sabah dan di Sarawak. Adakah orang Sabah selepas tanah mereka diambil, tanah adat diceroboh, di Sarawak begitu juga, jurang antara rakyat yang miskin dan kaya begitu meluas, seperti disebut oleh Datuk Seri Najib, orang Sabah kaya? Saya setuju sebahagian kenyataan ini. Orang seperti Musa Aman memang amat kaya. Saya difahamkan bangunan UMNO baru disiapkan di Jalan Sembulan, hasil derma kontraktor kroni mereka. Tetapi bangunan ini didirikan atas tanah Musa Aman dan diisytiharkan memang bangunan ini bangunan UMNO, tetapi dibina atas tanah saya. Jadi kira-kira bangunan ini jadi bangunan saya juga. Jadi Musa Aman memang kaya, tapi majoriti rakyat Sabah, Sarawak, Terengganu, Perlis adalah miskin. Tadi pengarah Yayasan Amal telah tunjukkan pada saya gambar-gambar yang diambil oleh petugas-petugas Yayasan Amal di Sabah yang menunjukkan keadaan rumah kediaman rakyat Sabah adalah begitu daif sekali, dan ini hakikat yang kita tak boleh nafikan. Kerana kedudukan ini sepatutnya rakyat Sabah dan rakyat Sarawak bersama dengan rakyat Semenanjung menuju pada perubahan. Kalau Datuk Nasruddin katakan tadi, Perdana Menteri kita patut kotakan janji ayahanda beliau. Saya nak ambil contoh di Sarawak dalam pilihan raya Dewan Undangan di Sarawak beberapa bulan yang lalu. Lebih kurang 2 bilion ringgit peruntukan telah diluluskan serta-merta diumumkan oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri sewaktu pilihan raya tersebut. Sampai hari ini 80% daripada projek yang diumumkan itu belum take off, belum dilaksanakan. Dan inilah sebabnya rakyat Sarawak, rakyat Sabah tertinggal sepanjang masa, bukan kerana negerinya miskin, tetapi kerana penyelewengan, salah guna, korupsi yang telah dilakukan zaman berzaman. Rakyat Sabah miskin tetapi negerinya kaya, termasuk royalti petroleum. Dan kita Pakatan Rakyat telah menyebut kalau Pakatan Rakyat mentadbir Putrajaya, semua negeri-negeri pengeluar petroleum termasuk Kelantan akan menerima tambahan royalti petroleum daripada 5% sekarang kepada 20%. Dan ini bukan mustahil. Di Indonesia, provinsi ataupun wilayah pengeluaran petroleum diberikan 70% royalti petroleum, pusat ambil 30%. Ini yang sebetulnya pengeluarannya di Sabah, pengeluarannya di Sarawak, hasilnya dapat 95% kepada persekutuan. Ini tidak saksama, ini tidak wajar, tidak adil. Dan mereka telah gunakan wang ini untuk membina
KLCC, membina Putrajaya, membina bangunan-bangunan mewah pada waktu rakyat tempatan terkebil-kebil hidup dalam kemiskinan terus-menerus zaman berzaman. Kerana itu Pakatan Rakyat ingin mengubah pattern ini. Kita nak empowerkan negeri-negeri ini menguruskan sendiri hasil mahsul dengan lebih berkesan, dengan menambahkan royalti petroleum kepada 20%. Dalam kes Kelantan kita tak terima langsung walaupun 1%. Dan kita yakin hanya jika sekiranya pentadbiran Putrajaya berubah, baru rakyat Kelantan akan diberikan nikmat menerima royalti petroleum tersebut. Kalau Najib masih Perdana Menteri, Mustafa Muhammad sebagai Menteri Kabinet, Kelantan jangan harap akan dapat royalti petroleum. Tetapi kalau Datuk Seri Nizar menjadi anggota Kabinet Pakatan Rakyat di Putrajaya, insya-Allah minggu depan Kelantan akan dapat royalti petroleum tersebut. Perjumpaan kita pada malam ini ada dua serampang. Yang pertama ialah untuk menguatkan Pakatan Rakyat di Sabah, dan juga pada masa yang sama menguatkan PAS Sabah. InsyaAllah PAS diberi laluan oleh rakan-rakan di Sabah bertanding kerusi DUN dan kerusi Parlimen. Dan setakat hari ini PAS telah mengenal pasti calon-calon yang paling berwibau pada pandangan kami dan pada mata rakyat. Beliau telah bergerak, mereka telah bergerak, dikenali sanggup berkorban untuk rakyat jelata. Kerana pada konsep Islam, kepimpinan ini adalah satu amanah. Orang-orang yang diberikan jawatan oleh rakyat, mereka adalah khadam rakyat. Dalam konteks Barisan Nasional, pemimpin adalah tuan, rakyat adalah khadam. Dalam konteks kita, pemimpin adalah khadam, rakyat adalah tuan. Ini dua konsep yang sama sekali berbeza. Sebab itu kita lihat ahli-ahli wakil rakyat PAS di semua peringkat hidup sederhana. Bukan saja rumah Menteri Besar Kelantan sederhana, rumah pemimpin PAS yang lain termasuk Presiden PAS Ustaz Hadi juga sederhana. No gate, no guard. Tak ada gate, tak ada guard, tak ada pengawal. Rumah Tok Guru sebelah rumah masjid, sebelah rumah Allah. Rumah Ustaz Hadi sebelah masjid, sebelah rumah Allah. Rumah saudara Nizar satu masa dia jadi MB, dia sewa rumah, tak ada rumah sendiri. Sekarang saya tak tahu, mungkin dia dah ada rumah sendiri. Maknanya kita pemimpin-pemimpin PAS berjuang kerana Allah. Kerana kita tahu kuasa yang kita diamanahkan ini akan dipertanggungjawabkan. Saya telah bacakan ayat daripada surah Al-Mulk, surah mengenai pemerintahan, di mana Allah berkata, Tabarakallazi biyadihil mulk, dan Allah mengaitkan kuasa yang dimiliki oleh Allah dengan kejadian kehidupan dan kematian, di mana kita semua tahu semua orang mesti menempuh mati. Bila kita menempuh mati dan menempuh kehidupan semula selepas mati, kita akan dibentangkan semua kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sesiapa yang menggunakan kuasa pemerintahan dengan baik, ia akan selamat. Sesiapa yang menggunakan kuasa pemerintahan untuk korup, menindas rakyat, menyebabkan rakyat yang miskin tidak dibela, tidak saksama dalam pengagihan kekayaan negara, mereka akan menderita pada hari akhirat. Ini kekuatan PAS, ini kelebihan kita, ini asas perjuangan kita. Dan kerana itu persembahan pentadbiran kita sama sekali berbeza, dan insya Allah akan berbeza kalau kita mentadbir Putrajaya daripada apa yang telah rakyat Malaysia lihat sepanjang pemerintahan UMNO lebih kurang di 54 tahun. Dan kita telah buktikan di Kelantan. Alhamdulillah, dulu Kelantan adalah yang kedua termiskin, baik dari segi kemiskinan biasa maupun hardcore poverty, kemiskinan tegar. Tetapi selepas Tok Guru pegang jawatan Menteri Besar, kita telah berjaya mengurangkan tahap kemiskinan itu, sehingga seperti disebut oleh Pusurajaya PAS Sabah tadi, kedudukan Kelantan daripada nombor 2 telah turun kepada nombor 7. Sabah kekal nombor 2.
Terengganu kekal nombor 3. Sarawak masih miskin. Padahal 3 negeri ini adalah negeri pengeluar minyak. Apa yang menyebabkan Kelantan berjaya menurunkan tahap kemiskinan negeri Barisan Nasional tidak berubah? Ialah kerana mereka mengaut kekayaan itu untuk diri mereka sendiri. Dan sebab itu mereka takut kalau mereka hilang kuasa. Tun Dr. Mahathir takut. Tun Mahathir kata Tun tak boleh disaman, Tun tak boleh didakwa, Tun tak boleh masuk penjara. Saya dah bilang dengan senyap-senyap, sekurang-kurang 5 Tun kena masuk penjara kalau Pakatan Rakyat mentadbir Malaysia. Ini sebab mereka takut. Dan satu lagi, senyap-senyap dalam hati mereka, pemimpin-pemimpin UMNO, dan rasa mereka akan hilang kuasa. 2 perkara yang mereka buat. Yang pertama ialah mereka kaut kekayaan sebanyak mungkin dalam masa yang tinggal ini, dan mereka jual harta-harta negara dengan mudah. Yang belum tuan-tuan tahu ialah proses penjualan harta oleh tabung haji di Indonesia. Semua ladang-ladang tabung haji akan dijual di Indonesia. Mereka nak cash, dan cash ini adalah sebahagiannya untuk tabung pilihan raya, seperti mereka nak lakukan dengan penyeraian Felda yang alhamdulillah kita telah berjaya menyekat pada waktu ini. Dan tabung haji ada skandalnya sendiri. Paling tidak 700 juta lesap dalam skandal ini yang belum didedahkan ataupun terdedah. Yang terdedah hanya baru kes lembu tinggal dalam kondo, seperti yang tuan-tuan maklumi, cerita masyhur tak pernah berlaku dalam dunia. Lembu tinggal dalam kondo, satu-satunya berlaku ialah di Malaysia ini. Dan menteri ini begitu lihat sekali nak turun jawatan, dan Perdana Menteri tak boleh buat apa. Kenapa? Saya difahamkan dalam mesyuarat Biro Politik UMNO ditugaskan kepada Datuk Zahid Hamidi untuk beritahu Shahrizad, Kak Ijat kena berundur. Kalau Kak Ijat tak berundur, dengan UMNO sekali diundurkan. Apa jawab Shahrizad? Dia wanita, perempuan. Dia kata, kalau saya diminta berundur kerana terlibat dalam